Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program bersama Persatuan Ulama Malaysia Pusat Tazkirah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wabihi nasta'in. Hanya kepadanya lah kita minta segala pertolongan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, Engkau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana. Engkau permudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Engkau jadikanlah kami semua ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Melalui program Ihya Ramadan Persatuan Ulama, marilah sama-sama kita memenuhi ruang tazkirah kali ini dengan menjawab 3 persoalan ataupun outcome yang boleh kita dapat. Yang pertama, kenapa Ramadan ini datang kepada kita? Yang kedua, apakah amalan yang perlu kita lakukan sepanjang Ramadan ini? Dan yang ketiga ialah, apa istimewanya kita sebagai hamba Allah sekiranya kita berjaya melaksanakan tugas pengabdian diri dengan sempurna pada Ramadan ini. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah, soalan pertama ataupun outcome yang pertama, apa itu Ramadan? Untuk menjawab persoalan ini, saya suka rujuk kepada ayat 185 surah Al-Baqarah yang memperkenalkan Ramadan, mempertontonkan Ramadan kepada kita dengan firman Allah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk kepada seluruh manusia, tak kira yang beriman atau belum beriman. Wa bayyinat minal huda, dan Al-Quran yang diturunkan Ramadan juga sebagai bukti siapakah yang mendapat hidayah dan siapakah yang tidak mendapat hidayah. Wal Furqan, dan juga sebagai penjelasan bahawa selepas Ramadan ini mereka memiliki nilai-nilai hidup taat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata, orang yang berjaya terlatih dalam sepanjang Ramadan ini, kesannya ialah selepas Ramadan, la'allakum tashkurun. Dalam ayat yang sama, di akhir ayat 185 ini, Allah mengharapkan bahawa setiap yang berpuasa itu akan menjadi orang yang taat setia kepada Allah, menjunjung syariat Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari sama-sama kita melihat ayat awal. Allah Subhanahu wa taala menyebut allazi unzila fihi al-Quran. Ramadan yang Allah datangkan kepada kita pada setiap tahun yang kita diberi kesempatan ini, sebenarnya mulianya, hebatnya Ramadan kerana bersamanya Quran. Allazi, yang ni penyambung kepada kehebatan Ramadan itu, yang diturunkan padanya Quran. Bulan Ramadan hebat kerana pada bulan tersebut Quran datang. Maknanya kalau bulan lain Quran turun, maka terbatallah kehebatan bulan Ramadan. Mungkin bulan Syawal hebat kerana ada Quran. Maknanya kita kejar, kita doa, kita minta untuk kita bersama Ramadan kerana ingin menghayati Al-Quran yang diturunkan pada malam tersebut. Kenapa Al-Quran ini perlu dihayati? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dialah hudan linnas. Dia memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Tunjuk untuk ke mana? Persoalan yang mungkin kita timbulkan. Tunjuk untuk ke syurga. Di tempat datuk kita, ayah kita, Adam AS duduk suatu ketika dahulu. Kita nak kembali ke sana. Untuk kembali ke sana, banyak jalan-jalan yang dibuka kepada kita. Tetapi mungkin jalan itu tidak akan menyampaikan kita. Bahkan jalan itu tidak akan menyampaikan kita. Hanya jalan yang ditunjukkan oleh kitab Allah, Al-Quran, akan menyampaikan kepada tempat yang kita tuju, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita berpuasa bulan Ramadan, kita juga membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan bahawa Al-Quran itu dimuliakan Allah, Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan adanya Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala syaratkan yang kedua, bila mana kita nak kemuliaan Al-Quran pada Ramadan itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hidup dan dapat melihat anak bulan pada Ramadan itu, maka wajiblah ke atasnya berpuasa. Artinya, dalam mencapai nilai kehebatan Al-Quran yang diturun pada Ramadan itu, hendaklah disertakan dengan puasa. Hendaklah disertakan dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan dengan berpuasa pada bulan Ramadan itu akan menyempurnakan Al-Quran yang Allah turun untuk tunjuk jalan kepada kita. Maka orang yang berpuasa, orang yang menghidupkan malam dengan Al-Quran, orang yang mengkhatamkan Al-Quran, itulah sebenarnya Ramadan inginkan. Itulah sebenarnya pendidikan yang perlu kita didik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan umat ini yang akhirnya menjadi umat yang bersih, jadi ampun Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam ayat sebelum itu, la'allakum tattaqun, semestinya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah itu sebenarnya orang yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebut dalam ayat yang kelima dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, yakni orang-orang yang bertakwa, berada pada jalan petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun.
Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, al-muflihun ialah orang-orang yang beruntung. Di dalam azan yang selalu kita dengar, Bilal memanggil hayya 'alal falah. Apa beza falah dengan muflihun? Secara ringkas boleh kita katakan bahawa falah, hayya 'alal falah, marilah hidup dengan menuju kejayaan. Falah ini ialah satu benda yang kalau kita dapat, kita mendapat nikmat. Muflihun ialah perjalanan orang yang baik yang ingin capai falah. Maka orang yang datang ke rumah Allah saat Allah memanggil, sebenarnya orang itulah orang yang muflihun. Dan bila dia mati dalam keadaan dia mampu menjadi orang yang hidup mengimarahkan rumah Allah, maka sebenarnya orang itu telah mendapat falah. Orang yang dapat falah itu ialah orang yang dapat 3 perkara. Yang pertama, dunia Allah cukupkan. Yang kedua, musibah Allah jauhkan. Dan yang ketiga, bila mati Allah redha dan Allah bagi syurga. Ini saya jawab secara ringkas penutup-penutup yang dirahmati Allah sekalian pasal kenapa Ramadan itu kita tunggukan. Yang kedua, persoalan yang kedua yang kita tanya di awal tazkirah kita tadi ialah apa benda yang kita kena buat, yang benda besar yang perlu kita buat sepanjang Ramadan ini agar kita mencapai nilai-nilai takwa itu dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab persoalan ini, saya suka rujuk 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang cukup kuat, yang termasyhur ini, iaitu hadis pertama, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan kepada 2 hadis ini sama saja. Yang bezanya di awal, man sama dengan man qama. Sama dengan qama aja bezanya. Baik, kalau kita lihat dari sudut detail perkataan sama, kalau kita detailkan, kita kata sama yasumu siyam. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam, mana puasa. Hadis yang kedua, qama yaqumu qiyam. Qama yaqumu qiyam. Qiyam makna berdiri untuk melakukan ibadat kepada Allah SWT. Qiyamul lail, bangun malam. Dan ulama mengatakan bahawa orang yang bangun, orang yang solat tarawih, solat isya dan solat tarawih dan ditutup dengan witir, sudah cukup memberi makna qiyamul lail. Apatah lagi kalau dia tambah dengan sembahyang sepertiga malam atau sebelum subuh dia solat tahajud. Hebat lagi lah orang ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut bahawa Allah mengatakan dalam bentuk tawaran, man sama man qama, siapa berpuasa dan siapa yang qiyam, apa dia dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampun segala dosanya yang lalu, bersih, tak ada dosa. Dia kena buat 2. Pertama, kena siam, kena berpuasa dengan sempurna. Dan yang kedua, kena qiyam, makna solat tarawih dengan sempurna. Maka jaminan dia, dosa-dosa dulu. Kalau kita umur sekarang 60 contohnya, kita taklif umur 15. Daripada 15 sampai 16, sampai 60 tahun ini, diampun segala dosa-dosa kita, maka kita bersih. Ada orang tanya bahawa, apa perlunya dosa ini tak ada? Penghapusan dosa perlu. Kenapa? Orang yang berdosa artinya orang yang hatinya penuh dengan titik-titik hitam,
yang menyebabkan dia dengar sesuatu benda dia tak boleh beza benda tu baik atau buruk, ataupun dia melihat sesuatu benda dia tak boleh beza antara itu benda baik ataupun benda buruk, lantaran hatinya gelap. Saya buat perbandingan macam inilah. Kalau kita berjalan malam, naik kereta, drive kereta, kereta kita tak ada lampu, macam mana? Kita tidak akan sampai ke destinasinya. Jadi untuk bergerak pada waktu malam yang gelap itu, kena pasang lampu, kena baiki lampu kereta kita itu. Untuk baiki lampu kereta, kena mungkin tukar mentor yang ingat-ingat, ataupun kena tukar satu ketul lampu itu, supaya lampu kita boleh kereta kita berfungsi lampu, maka boleh jalan malam. Ada ways pula bantu kita untuk sampai ke destinasi. Maka begitulah kita, hati kita ini, kalau dosa banyak, kita bergerak tak nampak. Orang kata jom masjid, apa beza orang pergi masjid dengan tak pergi masjid? Sama je. Jadi kita tak nampak nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita lakukannya, disebabkan hati. Maka bila mana Ramadan datang, kita guna Ramadan dengan sempurna, Allah bersihkan segala dosa-dosa kita. Malamnya kita qiyam dengan tarawih, dengan membaca Al-Quran, maka Allah bersih. Maka dua perkara inilah yang perlu kita usaha sungguh-sungguh, puasa dengan sebaik-baiknya, qiyam malam dengan tarawih dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita melihat bahawa diri kita ini mampu untuk melaksanakan tarawih 20 rakaat dengan satu juzuk, itulah yang terbaik untuk kejar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan Allah dalam surah Al-Fath ayat 29, ayat akhir sekali, Allah Subhanahu wa taala sebut, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka bila mereka solat berjamaah di masjid-masjid, mereka cari yang terbaik, iaitu solat berjamaah. Kenapa? Dengan solat berjamaah itu mereka dapat pahala-pahala yang tinggi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berebut-rebut untuk mendapat kehebatan itu. Jadi kita bila sampai Ramadan, dulu kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dan bila sampai Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Kita minta Allah berkat. Kita hidup di bulan Ramadan ini semata-mata untuk mengabdi diri yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hadirin, para penonton sekalian, kita puasa baik, qiyam baik, kita akan target untuk mendapat keampunan Allah demi mendapat sesuatu yang terbaik pada fadlan kurniaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bahkan di dunia ini lagi. Jadi persoalan, bagaimana kita nak tahu bahawa amalan kita ini terbaik, puasa kita ini terbaik, dan qiyam tarawih kita ini terbaik? Ada dua. Yang pertama, Allah kata nak dapat puasa yang baik, hendaklah puasa yang disertai dengan iman, iaitu keyakinan bahawa puasa ini satu ibadah yang Allah beri kepada kita untuk memartabatkan kita dan untuk Allah ganjarkan kepada kita dengan ganjaran yang terbaik. Satu, sama ada puasa, ini syaratnya. Sama ada qiyam, ini syaratnya. Mesti kita kena terima dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahtisabah. Ihtisab makna kita kejar pahala yang Allah sediakan kepada kita untuk kita dapat. Kalau kita kata puasa lapar, menahan lapar, menahan daripada makan dan minum dan bersama isteri pada waktu siang hari, sekadar itu, tapi mulut kita tak jaga, mata kita tak jaga,
kaki kita tak jaga, tangan kita tak jaga, tidak berpuasa, tidak tahan daripada perkara-perkara yang dilarang Allah, maka kita tidak mendapat yang terbaik. Untuk mendapat puasa yang terbaik ialah kita tahan daripada makan dan minum dan bersama isteri, dan kita tahan supaya kita tidak berkata-kata kecuali benda yang Allah Subhanahu Taala suka, dan kita tidak melihat sesuatu kecuali benda yang Allah redha, dan kita tidak mendengar sesuatu kecuali yang Allah beri pahala. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita buat puasa, kita buat Ramadan dengan dua keadaan ini, yakin akan janji Allah, dan kita kejar puasa yang terbaik, qiyam yang terbaik, pasti kita akan mendapat pahala yang terbaik. Apakah pahala itu? Iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala saat kita bertemunya. Soalan yang ketiga dan yang terakhir untuk kita jawab, iaitu hebat mana kita kalau kita dapat keluar dengan baik pada Ramadan ini dan Quran yang kita baca dalam camp kita ini. Ingat hadirin para penonton sekalian, dalam tarawih, selepas 2 rakaat kita tunaikan tarawih, kebanyakan surau dan masjid membaca fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, kemudian diselawatkan sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut 4 perkataan yang disebut oleh Bilal sebenarnya patut dihayati oleh setiap muslimat, mukmin, mukminah. Fadlan minallah wa ni'mah. 2 perkataan ini penting. Fadlan ialah satu benda yang fadlun, benda yang lebih, benda yang Allah nak, tapi dia buat khusus untuk sekalian hambanya. Maka benda lebih itu nak beri pada sesiapa yang ia kehendaki, dengan syarat-syarat tadilah. Yang dapat tunas puasa dengan baik, dia dapat benda, orang kata ni, pemberian yang Allah nak beri ni. Yang kedua, kalau dia boleh qiyam dengan baik, Allah nak beri fadlan ni. Pada Allah, benda ni Allah nak beri pada kita kalau kita boleh dapat dalam bentuk apa? Dalam bentuk wa ni'mah. Dapat nikmat. Nikmat ialah benda yang dapat kita rasai, benda yang dapat kita nikmati. Rasa dengan lidah, nikmat mungkin dengan macam rumah, nikmat, kereta, nikmat, anak cucu, nikmat. Nikmat-nikmat ini Allah siap nak beri pada kita dengan syarat puasa dengan sempurna, dengan syarat qiyam dengan sempurna. Maka kita dapat, Allah akan sediakan fadlan, kurnia-kurnia yang nak beri pada kita. Bila kita dapat nikmat. Ini satu package yang Allah nak beri. Yang kedua, package yang kedua ialah wa maghfiratan wa rahmah. Maghfirah ialah yang Allah milik, Allah beri kepada kita. Bila kita dapat maghfirah daripada Allah, yang kita dapat maghfirah itu dalam bentuk rahmat. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rahmat dengan maghfirah, 2 sekawan yang tidak boleh dipisahkan. Bila kita dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, automatik hidup kita di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, dan dua kalimah ini ada dalam surah Al-Imran, dan 2 kalimah sebelum ini fadlan minallah wa ni'mah pun ada dalam surah Al-Hujurat ayat 8. Jadi kedua-dua yang pakai oleh Bilal, yang diwarisi dari ulama-ulama dulu ataupun orang-orang dahulu, sebenarnya ada dalam Quran dan ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mendapat maghfirah disebut Ramadan awaluhu rahmah
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Bulan Ramadan itu awal rahmat, di tengahnya keampunan, dan akhirnya selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, hadirin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita mengejar keampunan Allah. Bila kita dapat keampunan Allah, kita dapat hidup dalam rahmat Allah. Orang yang hidup dalam rahmat Allah dapat 3 perkara, seperti mana juga falak, iaitu dapat hidup, diberi kehidupan dengan sempurna di dunia, dan Allah jauhkan daripada musibah, serta bila kita mati Allah redha dan Allah bagi syurga Allah SWT. Kejarlah kurniaan Allah sepanjang Ramadan dengan menyempurnakan puasa. Kejarlah kurniaan Allah di sepanjang Ramadan dengan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi manusia terbaik, manusia yang Allah redha di dunia dan akhirat. Akhir kita ketemu Allah, Allah siap tempat hidup kita dalam syurga Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.